zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat semua penonton setia Wanita hari ini. Dan jam 12.30 hari ini, terima kasih bersama dengan kami. Dan hari ini, kami berdua akan bersama dengan anda. Ya, 16 Februari kalau hari ini anda menyambut hari lahir anda ataupun ulang tahun perkahwinan anda. Apa jua yang anda raikan hari ini, kami turut sama ingin meraikan bersama dengan anda. Dan kalau hari ini hari lahir, semoga anda dipanjangkan umur dan segala apa yang anda impikan berlakulah. Dan menjadi kenyataan, insya-Allah. Dan saya tak nak lupakan juga sebenarnya. Saya sejak beberapa minggu lepas ni ada banyak kali ke Singapura juga dan sebenarnya ramai penonton-penonton setia kita berada di Singapura. Jadi terima kasih makcik, adik, akak, abang yang berada di sana. Teruslah bersama kami di WHI TV3. Ya, dan sekarang ini Fahrin musim cuti sekolah. Jadi saya nak tanya Fahrin Ahmad lah sebagai seorang bapa. Ada apa-apa pelan tak nak bawa anak ke mana-mana? Saya sekarang sedang sentiasa mencari-cari macam kelas-kelas pendek ataupun kelas-kelas aktiviti untuk anak saya. Tak kira lah berenang ke ataupun camping ke apa ke, tengok mana yang sesuai kita berikan kepada mereka. Kerana ini pendapat saya nak kongsikan kepada para ibu bapa. Mungkin cuti sekolah ini kepada adik-adik, anak-anak yang sedang menonton, cuba kurang-kurangkan gadget, tapi banyakkan aktiviti luar dan ini juga memerlukan sokongan daripada para ibu bapa. Ya, semalam saya berjumpa dengan seorang budak kecil lah. Umurnya 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, lebih kurang kecil lah kan. Matanya, bawah matanya saya terperanjat. Budak 3 tahun, kenapa mata dia macam bengkak macam panda. Lepas tu rupa-rupanya mak dia kata setiap hari tengok TV tak berhenti-henti, gaduh dengan nenek ni untuk remote television. Itu mungkin antara cabaran yang dihadapi oleh ibu dan ayah zaman sekarang ini sebab anak-anak suka kat gadget, suka tengok TV dan ini memerlukan pengawasan daripada anak ibu dan ayah. Dan juga saya kira sebenarnya yang lebih baik adalah ibu bapa itu sendiri perlu melakukan inisiatif untuk membawa anak-anak keluar. Jadi kita ada seorang anti ni yang dah bersedia. Jahat awak. Bersama dengan kakak saya yang bernama Fiza Sabjahan yang ingin berkongsi sesuatu yang cukup menarik untuk anda buat musim cuti sekolah. Silakan Fiza. Salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan di studio, Sugi dan juga Fahrin. Jangan terperanjat, tengah hari ini kita di Wanita Hari ini berlintas langsung dari Teras Dimensi Batu Arang Gombak. Apa yang ada di sini? Ketika ini saya sedang melakukan aktiviti berkayak yang mana kawasan yang seluas 10 ekar ini terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang boleh dijalankan di sini. Ini antara aktivitilah yang mana anda boleh lakukan untuk seisi keluarga. Bukan saja untuk ibu bapa, tapi juga kita boleh lakukan bersama dengan anak-anak kita. Mungkin kita nak ke belakang sikit ni. Okey. Jadi, selain daripada aktiviti berkayak ini, di sini juga sebenarnya antara lokasi yang cukup menarik untuk kita luangkan masa seisi keluarga di musim cuti sekolah ni. Kerana ada apa? Terdapat pelbagai tanaman serta buah-buahan tidak bermusim yang terdapat di sini yang mana boleh sama-sama kita ajar kepada anak-anak kita yang mungkin tak kenal buah nangka dan sebagainya. Selain daripada itu, terdapat juga pelbagai haiwan-haiwan ternakan antaranya seperti rusa dan macam-macam lagi yang boleh dapat kita lihat di sini. Jangan takut, tak tahu nak duduk kat mana dan sebagainya. Sekarang ni kan musim orang berkemah. Jadi kalau anda tak ada kemah anda sendiri, ada juga antara aktiviti-aktiviti lain yang boleh anda lakukan dan jalankan di sini bersama dengan seisi keluarga. Memancing boleh dan pelbagai lagi. Saya rasa Fahrin juga Sugita mungkin tak sabar juga nak join saya, nak lihat apa lagi aktiviti yang boleh kita lakukan di hujung minggu dan juga di musim cuti sekolah ini. Tapi tak apa, kita kembali ke studio dan lihat apa yang dikongsikan bersama dengan anda semua. Senang berkayak ni. Wow, cantik tempat tu, hebatlah Fiza
Fiza anti Fiza lah, betul lah tadi dan anti merupakan Fiza. satu tempat di mana anda boleh bawa anak-anak anda. Tapi tadi saya tengok bila dia main kayak tu risau je kan. Dia terbalik. Dia luar biasa, dia buat daripada atas kayak kan. Dia punya Ya, dan apa menarik perhatian saya juga adalah kayak dia tu sama warna dengan baju kayak awak. Okey, Tapi, baik. Dari semasa ke semasa dalam siaran kita pada hari ini mungkin kita akan membawa anda kembali bersama dengan Fiza. Tetapi tumpuan kita kini adalah pada hari Jumaat ini, kayak perkahwinan. Dan hari ini topik kita cukup menarik kerana sebagai seorang suami atau isteri, tak kira lah dalam perhubungan sesama manusia, kadang-kadang kawan-kawan pun ada juga perasaan cemburu. Betul, setuju sangat Fahrin. Tempoh hari pun saya ada berkata cemburu dengan seseorang? tak, saya tak cemburu dengan sesiapa. Tetapi sebagai manusia, ini adalah salah satu perasaan yang kita sentiasa akan ada. Nak tak nak kita akan ada perasaan cemburu itu. Tapi dalam konteks perkahwinan ini, perlukah kita ada rasa cemburu itu? Dan kalau ada, perlu setakat mana perasaan itu perlu dikawal? Jadi ini yang kita nak bincangkan, cemburu biar berpada-pada. Sebenarnya cemburu itu fitrah, tetapi kita tidak mahu ianya membawa satu kemudaratan di dalam perhubungan. Jadi setiap orang pasti ada ceritanya masing-masing. Itu seperti mana yang tertera. Sila lontarkan komen anda, mungkin kisah anda sendiri di Facebook kami, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok WHI TV3. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan cemburu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan ramai dalam kalangan anda sudah mula berkongsi komen-komen anda. Tapi ada juga yang mungkin kata nak pergi baliklah tempat yang anti Fiza pergi tadi tu. Sangat cantik. Apa lagi aktiviti-aktivitinya di sana? Jadi kita tanyakan kepada Fiza Sabjan. Silakan Fiza. Okey, Sugi dan juga Fahrin. Tadi Sugi cakap anak buah Sugi berusia 30 tahun, suka bermain gadget dan sebagainya kan. Jadi ini antara aktiviti yang sesuai lah di musim cuti sekolah ni untuk sama-sama kita lakukan aktiviti yang bermanfaat seisi keluarga. Seperti yang dah saya kongsikan dari awal tadi, lokasi ini yang berkeluasan 10 ekar ini boleh menempatkan lebih kurang 70 orang dalam satu-satu masa. Mesti ramai yang teruja kan. Tengok kemah yang cantik ni bukan kemah saya ya. Saya tumpang kemah mereka. Yang mana mereka pun dah hias kemah ni. Ini seronok antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama, sisi keluarga, pasang kemah dan sebagainya. Lambai sikit. Sedap yang ujung tunggang kuaci Okey, ini satu keluarga di sini yang mana mereka bersama-sama meluangkan masa di waktu cuti sekolah ini di hujung minggu ni. Tapi saya bersama dengan orang kuat. Siapa namanya tadi? Saya Izzatul Mawadah. Boleh panggil saya Mak Ngah. Jadi mungkin Mak Ngah boleh kongsikan lah. Mak Ngah, kadang-kadang orang dia teringin nak pergi camping di tengah trend sekarang ni kan. Tapi tak ada camp ni, ataupun mereka boleh ke datang ke sini dan duduk bagaimana macam tu? Alright, so di sini kami mengalu-alukan semua pengunjung. Kami sediakan selain daripada tapak perkemahan, kami sediakan juga pengalaman berglamping, berkabin, serta kita juga ada menyediakan chalet. Alright. Bermakna kalau kita tak ada kemah sendiri ni, kita bolehlah datang untuk duduk di glamping ataupun di kabin. Okey, antara aktiviti-aktiviti lain sebenarnya, sebab ini kalau kita lihat dekat sini tadi, ada juga tanaman-tanaman ataupun buah-buahan yang tak bermusim. Bagaimana sebenarnya ini antara mungkin inisiatif yang dijalankan untuk memberi ruang kepada generasi muda ni untuk mengenal alam sekitar? Betul. So kami membawa pertanian sebagai salah satu produk hari ini, yang mana khusus kat sini tanaman nangka. Selain tu ada tanaman-tanaman lain seperti belimbing dan buah-buahan lain seperti rambutan, durian. Kita ada buah tin, kita ada buah avocado, kita ada juga tanaman-tanaman keperluan makanan seperti rebung madu, and then kita ada juga limau dan sebagainya. Dan baru-baru ni kita baru saja menuai padi. Ya betul. Rambutan ada musim? Rambutan baru lepas. Okey, kita nak tahu jugalah, jika ibu bapa ataupun keluarga datang ke sini kan, apa antara aktiviti lain yang mungkin kita boleh galakkan anak-anak kita lah daripada hanya terus bermain dengan gadget ataupun e-game sekarang ni, tapi apa yang mereka boleh lakukan dengan alam sekitar? Menariknya di sini kami menawarkan aktiviti-aktiviti bersifat alami. Antaranya boleh mengenal tumbuh-tumbuhan di sini, boleh memancing. Kami juga ada beberapa ternakan seperti rusa, arnab, serta ayam penelur. So ini antara aktiviti yang kanak-kanak khususnya boleh lakukan, selain kita ada sediakan kolam kecil untuk bermandi-manda. Alright.
Mak Ngah nak tanya, bila kita dah pergi menuai padi, kita dah petik buah nangka ataupun kita dah pergi memancing tu, adakah hasil-hasil ni boleh dibawa balik ke ataupun sebenarnya boleh masak makan dekat sini? Alright, di sini produk-produk kat sini seperti ikan talapia yang dipancing boleh ditimbang dengan bayaran lah. So guest boleh makan dan masak lah. Alright, begitu juga dengan tanaman-tanaman lain. Namun begitu selalunya kami berkongsi rezeki dengan pengunjung-pengunjung di sini. Saya nak tanya ni, saya daripada tadi sabar nak tunggu kita punya cross ni sebab nak makan nasi lemak ni. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit tentang nasi lemak daun apa sebenarnya ni? Alright, ini special di sini ialah nasi lemak daun simpur. Alright, yang mana daun ni memang antara daun yang terdapat banyak di Malaysia, banyak orang tak tahu, dan kami melengkapkan nasi lemak dengan membungkuskan dia dengan daun simpur. Kalau dulu orang guna daun simpur ni untuk membungkus tempe. Jadi inilah dia daun simpur. Jadi memang nasi lemak di sini dibungkus dengan daun simpur lah. Okey, kalau katalah kan ibu bapa yang nak datang ke sini bersama dengan anak-anak, adakah limit umur dia sebab mungkin takut dari segi panas ke dan sebagainya? Alright, kat sini kita fokus dari segi keselamatan lah. Okey, yang mana ibu bapa yang bawa anak-anak, okey, salah satunya kebun ni berpagar. Kita akan tutup pada 11 malam dan buka semula pada 11 pagi. Dan aktiviti-aktiviti sini disertakan dengan kru-kru kami sendirilah, ahli keluarga yang boleh membantu siapa-siapa yang nak melihat sekitarnya. Dan untuk kolam juga kita pun sediakan papan tanda sedia ada untuk kalau nak mandi kena ada dengan penjaga. So kita kru TD, kru kami sentiasa ada kat sini. Alright. Kalau bercakap tentang keselamatan ini yang saya nak kongsikan juga kepada penonton semua lah kan. Saya kira dalam keterujaan kita semua ni sekarang nak berkemah ni kan. Kadang-kadang ada yang terlepas pandang ataupun teruja yang mana-mana mereka ni kadang-kadang main pasang ataupun pacak je kemah di merata-rata tempat. Tapi sebenarnya apa yang harus kita titik beratkan? Adakah kita perlu cari kawasan yang berlesen ataupun kawasan yang lebih selamat sebenarnya untuk kita bawa ahli keluarga kita ni? Okay. Pentingnya semua pengunjung tahu lokasi-lokasi sebelum mereka melakukan aktiviti luaran. Antaranya lokasi tersebut sejauh mana, sedalam mana, dan di sini kami berlesen lah dan di bawah Jabatan Kerajaan. Jadi dan lokasi pun tidak jauh daripada pusat bandar Kuala Lumpur, hanya 40 km saja. Dan boleh diakses melalui banyak lebuh raya, latar, gatri, dan itu antara faktor keselamatan lah. Jadi tu. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang keterujaan kita nak bawa anak kita ataupun ahli keluarga kita berkemah ni, pastikan kita titik beratkan faktor keselamatan dan juga faktor cuaca. Tapi Sugi dan juga Fahrin, saya tahu anda berdua cemburu dengan saya. Tapi orang cakap cemburu tu biar berpada-pada ya. Awak tunggu lagi lepas ni sambil-sambil saya nak menikmati nasi lemak ni, anda teruskanlah berbincang di studio. Sabar jangan cemburu tau. Cemburu berpada-pada. Ingat kawan-kawan? Makan dulu. Oh, Sugi sempat dia. Awak macam buru kan nak makan memang nasi saya lemak tahu tadi tu. kita tengah bertugas kat sini, dia tengah makan nasi lemak. Ya, betul. Tapi cukup menarik. Itulah topik kita pada hari ini, cemburu biar berpada. Tapi okey. itu ya. Sebelum kita nak berkongsi satu sedutan drama ni, Mak Aitun tak sabar. Tapi saya suka komen beliau ni, Mak Aitun ni. Mak Aitun kata mana-mana pun boleh cemburu, tapi agak-agaklah jangan sampai membawa perceraian. Benda boleh bincang, nak dapatkan dia nak dapatkan, kita pun susah fikir-fikirkan. Cemburu tandanya sayang. Yelah, bila bercinta tu dia nak teka sana, nak teka sini, dah susah. Dah dapat nak cemburu pula. Susahlah, pening kepala. Tapi tak apa, kita jangan pening seorang-seorang. Kita pening bersama dengan tetamu. Tapi sebelum itu, anda saksikan sedutan drama ini dahulu. Aku bawa cinta untuk dihadiahkan kepadamu. You know I'll be here for you sampai bila-bila tetap menunggu. Hai sayang, rindu dah ke? Amir, naik bilik please. Sekarang? Awak dah balik ke? Tak, cuma saya tak suka awak duduk kat situ. Naik please. Alah awak, saya tengah buat kerja ni. Banyak kerja saya nak kena settlekan ni. Awak cuba tengok balik gambar yang awak send dengan saya tu. Tengok jap. Okey, kejap.
Oh, apa tu? Apa tu? Okey, sekejap. Awak ni comel betul lah. Awak memang jealous macam ni, Saya tak cemburu, Amir. Cuma saya tak suka, okey? Tak suka. Comel betul. Tipulah tak cemburu. Tak suka tu maksudnya cemburulah juga kan? Cemburu tanyanya sayang. Okey, baik. Di studio kita bersama dengan dua orang tetamu di sebelah saya di Fahrin. Ya. Wah, memang bertuah kita dapat Tadi ni. Fiza kat sana. Tak ada Fiza lagi kat sini. Ini Fiza Saad, antara pengacara untuk Red Carpet AJL. Terima kasih. Yang akan berlangsung tak lama lagi. Apa pun, terima kasih bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga sebab menjemput. Alhamdulillah. Dan kita bersama Ya. dengan seorang yang saya kira cukup berpengalaman lah dalam mengendalikan atau membicarakan topik-topik cemburu ni. Dr. Tengku Asmani Tengku Muhammad, pendiri motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Farin, Sugi. Takut tak topik ni? Tak ada Tak adalah. Topik wanita hari ini mana pernah tak ganas. Okey, baik. Sebagai seorang yang belum lagi berkahwin, saya nak bertanya kepada ketiga-tiga yang sudah berkahwin. Okey, Tiga-tiga termasuk belajar. awak. Okey, anda bertiga tipu kalau tak cemburu dalam perhubungan rumah tangga. Betul? Awak betul. cemburu? Betul. Cemburu? Pasti. Okey, apa yang awak cemburukan pada pasangan awak? Cemburu, mestinya kalau ada, bukanlah orang ketiga ke apa, tapi kalau umum perhatiannya lebih kepada orang lain. Okey, baik. Kalau Fiza? Kalau macam saya, definitely perempuan lah. Contohnya, kliennya adalah perempuan. Mungkin kawan baiknya adalah perempuan. Mungkin juga kepada anak perempuan dia sendiri. Itu pun cemburu juga. Okey, baik. Dan doktor sendiri? Saya cemburu kalau katakan orang yang kita sayang beri perhatian lebih kepada orang lain lebih daripada dia beri perhatian kepada kita. Sama lelaki kan. Kedua-dua lelaki berkata yang perhatian itu apabila lebih pada orang lain. Jadi adakah doktor merasakan yang perasaan cemburu ini patut ada dalam sesebuah perhubungan rumah tangga? Dia perlu sebab pertama dia adalah satu fitrah yang mana yang tak mungkin boleh dibuang. Dia mesti ada pada semua orang, sama ada sikit ataupun banyak. Okey. Sama ada dia membawa mudarat atau tidak. Tetapi pasti akan ada dan itu tanda macam Fahri awal-awal tadi dia kata tanda sayang. Apabila kita cemburu pada seseorang pasti kerana kita sayang. Begitu juga kalau kita dengan rakan-rakan baik kita kan. Bila dia selama ini duk bercakap dengan kita, berapat dengan kita, tiba-tiba dia rapat dengan orang lain. Pun sama juga tak semestinya pasangan. Kita ada rasa cemburu sebab kita rasakan kerana kita sayang dia, kita suka. Sayang tak semestinya sayang dalam arti berkasih-kasihan. Tapi sayang dalam arti kita memang mengutamakan dia dalam hidup kita dan persahabatan kita. Kenapa tiba-tiba dia pergi pada orang lain? Perkara begitu juga boleh berlaku. Tapi dalam persahabatan cemburu ni saya seorang perempuan lebih orang lelaki tak kisah sangat. Okey, betul ke? Tak juga. Saya main pas, betul ke? Okey, sekarang kita nak tanya kepada Fiza sikit. Okey, cukup menarik bila Fiza kata tadi, bila kliennya perempuan, kawan baiknya perempuan, anak perempuan dan sebagainya. Okey, tapi secara umumnya kita nak tahu juga sebenarnya di mana cemburu ni, di mana positifnya, dan sebagai seorang wanita pula dah bergelar isteri kan, macam mana kita nak meletakkan batas ataupun rasional cemburu tu start mana ni? Pasal dia kerja kan. Okey, kalau macam lelaki ni dia jenis yang suka compress dia punya perasaan. Jenis yang macam tak pernah nak bagi tahu dekat pasangan dia, pendam. Tapi macam perempuan ni memang sentiasa berekspresif. Jadi kalau macam benci pun tunjuk, merajuk pun tunjuk, marah tunjuk, kenapa tidak cemburu pun kita tunjuk. Tapi bagi saya kalau macam untuk bercakap berkenaan dengan cemburu tu, saya tak suka bila benda yang dia tahu kita tak suka tapi dia buat dan dia sengaja buat, itu akan mendatangkan cemburu dan juga mendatangkan geram lah pada pasangan tersebut. Tetapi kalau bercakap berkenaan dengan barrier ataupun tahap dia, level macam mana, saya rasa pasangan tu dia dah cukup kenal dah dengan pasangan masing-masing, di mana tahap masing-masing. Contoh, dia tak suka, dia tahu saya tak suka kalau macam dia message dengan perempuan lain pada waktu malam, ataupun mungkin klien dia pada waktu malam, engkau tak pernah message aku, cakap good night, jaga diri ke apa semua. Tiba-tiba dengan klien good night, jaga diri, itu sesuatu. Itu sesuatu. Nak buat siang-siang tak apalah. Ini kisah benar ke boleh? Good morning boleh. Dia bukan luar Good perasaan. morning boleh, good night tak boleh. Dia kalau macam good morning ke apa semua tak boleh. Maknanya dia tahulah. Dia nothing personal lah sepatutnya. Betul. Sepatutnya macam
relax. Macam mana saya handle dengan klien. Saya expect bahawa lelaki ataupun pasangan tersebut pun melakukan benda yang sama jugalah. Tapi itulah kalau macam perempuan ni dia over sikit. Dia tak boleh contohlah saya bagi tahulah. Pergi shopping mall. Dia ada sebelah saya. Tapi kadang-kadang macam dia tertoleh. Mata tu macam tertoleh je. Sebab dia ada mata. Nampak. Kita expect macam walaupun dia ada mata, biarlah mata dia juling sekalipun akan pandang dekat kita balik macam tu. Tapi saya tak boleh. Itu adalah tahap saya macam saya lah. Mata dia bawa. Kalau lah boleh mata saya satu ke sebelah tu sana kan. Okey. Sugi dah tak kata. Lawak lah. Soalan Sugi kepada Tak, saya ada komen yang saya bacakan daripada Farhan. Katanya kena ada perasaan cemburu. Cemburu tandanya sayang seperti mana yang doktor dan juga Farin katakan. Ada awak lain datang pada lelaki dia minat. Mulalah dia rasa cemburu dan marah. Sama seperti dalam anime romantik yang saya tengok semalam. Okey, konteks anime itu kita ketepikan. Tapi saya nak tanya konteks. Cemburu itu tanda sayang. Betul. Kenapa harus kita menilai kasih sayang kita pada seseorang menggunakan perasaan cemburu itu, doktor? Ada banyak lagi yang boleh kita gunakan untuk menilai. Okey, bila kita cemburu, dia bermakna kadang-kadang kenapa kita kena tahu root cause tau. Apa punca kepada perasaan cemburu itu. Betul. Kadang-kala cemburu itu berlaku sebab takut kehilangan. Kadang-kala dia rasa insecurity, rasa macam tak terjamin. Okey, jadi oleh sebab itu ada sebab, ada punca kenapa dia rasa cemburu itu tadi. Jadi bukan bermakna kita mengukur kasih sayang dengan cemburu. Cuma bila ada rasa kasih sayang tu tadi, maka cemburu tu pasti akan ada. Kan? Cuma bukanlah maknanya makin kuat dia cemburu maka makin sayanglah dia. Betul juga. Tidak, bukan begitu. Yang mana cemburu itu adalah kerana ada perasaan kasih sayang. Engkau milik aku nak dapat engkau dulu, aku mengorat berapa tahun kau baru dapat kan. Tiba-tiba bila dah kahwin tiba-tiba dia boleh berbaik-baik kan, ataupun dulu dia ada kekasih lama misalnya, tiba-tiba boleh rapat-rapat pula sekarang ni bila dah jadi suami orang, jadi isteri orang ya kan. Mana? Ni buyer reunion tu. Jadi mesti ada rasa cemburu sebab kadang-kadang kita tahu orang itu pernah menyimpan perasaan. Menunjukkan minat dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata tak ada, sekarang ni kita kawan-kawan je. Tapi jauh di sudut hati kawan-kawan je pun bengkak juga rasanya kan. Sebab tu kita kena faham untuk memastikan sesuatu perhubungan itu kekal, tidak bergaduh, tak ada berlaku sesuatu yang sehingga bercerai-berai dan sebagainya. Kita kena tahu bataslah. Kadang tahu kalau pasangan kita tak suka kita rapat dengan seseorang itu, kan tak perlulah nak rapat-rapat. Kan sebab pada kita pasangan kita kena lebih utama daripada orang lain. Itu juga tanda hormat kita pada pasangan kita. Ya, kita kena utamakan pasangan kita. Kalau dia dah tak suka kan, buat apa kita cari pasal yang menyebabkan dia rasa tak suka? Sampai kita nak bergaduh pula, sakit kepala pula, tidur luar pula hanya kerana benda sebegitu. Tapi ada je pasangan yang bila dah tahu pasangannya tak suka sesuatu dan mungkinlah pada hari itu dia gaduh kan, kau tak suka kan, aku buat lagi, biar kau rasa geram. Itu provokasi. Itu yang kita kata dia jadi tak rasional. Itu macam budak tu. Tidak ada kurang kematangan. Jadi dah tak suka janganlah kita nak good tapi morning. perlu berterus terang. Kita kadang-kadang kita tak ada komunikasi dua hala, iaitu bila kita tak suka, kita tak cakap pun kita tak suka kan, kita cuma simpan dengan harapan tak apalah nanti satu hari dia faham. Masalah faham ni kadang-kala keadaan dah makin melarat, kemudian kita nak tunggu dia faham, tak faham meletup terus. Jadi perlu komunikasi secara telus kan, terbaik disegerakan. Kan kita cakap kat abang tadi abang begini-begini, saya rasa kurang selesa. Saya rasa tak begitu seronok. Kan saya rasa cemburu kan. Tak semestinya cemburu kena ditunjukkan dengan perbuatan. Kan beritahu. Begitu juga marah. Tak semestinya marah tu nak kena tengking. Kadang-kadang, abang, saya rasa marah lah. Pun cukup dah. Kan? Betul-betul, saya setuju. Kadang-kadang tak sampai. Baik-baik cakap daripada awal, baik-baik daripada meletup terus. Betul. Okey, ini kita yang sedang membincangkan di sini. Saya pasti di luar sana pun ramai yang sedang cemburu. Betul ke? Sama-sama kita dengarkan.
pada pendapat saya, dia wajar. Tapi dari segi peribadi saya, kalau sekiranya over, itu maknanya diri sendiri yang tak jujur. That's why dia takut untuk kehilangan, that's why dia cemburu. Itulah salah satu tanda cemburu itu cinta. So, wanita ni kompleks tapi itulah unik je. So, bagi seorang lelaki yang matang, dia kena adapt benda tu. Kerana itulah tanda cinta dan sayang. Perempuan dia tak akan cemburu kalau dia tak sayang. Sebenarnya wajar untuk rasa cemburu sebab kalau tak ada cemburu tu sebenarnya kita tak ada sayang kat orang tu. So bagi saya, bila saya tak ada perasaan kat siapa, saya tak ada rasa cemburu kat orang tu. Tapi kalau saya dah rasa sayang pada suami saya, terutamanya, saya memang cemburu. Kalau benda-benda yang dia buat kadang boleh buat saya cemburu ke, memang saya ada rasa tu lah. So bagi saya, it's a normal kalau seseorang perempuan dia cemburu yang melebihi daripada yang sepatutnya. Tapi kita kena tahu cara kita nak handle. Janganlah sampai kita cemburu, sampai kita menyakiti pasangan kita. Oh, cemburu ni sebenarnya bagi saya wajar sebenarnya. Bagi lelaki atau perempuan, dua-dua harus ada perasaan cemburu tu. Bagi perempuan pula, dia akan cemburu. Macam lelaki ni kan, macam saya sendiri, dalam perhubungan saya. Saya punya pasangan pun duduk jauh sekarang ni. So, dia akan rasa macam, kenapa saya tak kontak dia apa semua. So, saya explain kat dia, jangan bagi dia rasa curiga apa semua. So benda tu sebenarnya kita sendiri jangan bagi pasangan kita cemburu ke apa, kita sendiri kena take action sebenarnya. Cemburu kita sendiri kena take action, betul lah. Daripada awal komunikasi, bercakap, kita tak perlu tiba-tiba tu meletus terus. Tapi ini yang saya nak tanya pada Fiza lah. Okey Fiza, kita nak tanya. Topik kita cemburu berpada-pada. Macam kita ada satu kehidupan, mesti kita ada pekerjaan dan sebagainya macam tadi, kliennya dan sebagainya, kawan-kawannya. Okey, bagaimana sebagai pasangan lah kita nak meletakkan sebelum kita nak cemburu, sebelum kita nak menyerang, kita mesti ada self talk dengan diri kita terlebih dahulu. Betul. Jadi macam mana kita nak membezakan ini aku patut cemburu, tidak patut cemburu dan macam mana aku nak cakap? Baik. Kalau macam saya, mindset saya sentiasa lawan ataupun antonim kepada cinta adalah benci. Bukan benci, maksudnya benci itu adalah salah satu part of perasaan. Tapi lawan kepada cinta adalah tak peduli. Maknanya ignorance, don't care, tak peduli. Jadi bila ada perasaan benci, ada perasaan tu, feelings tu, cemburu pun adalah a part of feelings. Bermaksud kita sayang dekat dia. Bermakna kita ambil berat pasal dia. Bermakna kita juga mencintai dia seperti yang kita expect dia mencintai kita. Tapi kita sentiasa betul, ada self talk tu. Dia tengah tengok perempuan lain, contohlah macam ada satu peristiwa lah. Kita imbas kembali. Macam pergi water park. Okey, saya bawa 2 orang anak. Saya faham water park tu. So seorang anak tak cukup ketinggian dia, saya kena duduk bersama dengan anak tersebut. So dia naik dengan anak yang lagi seorang yang cukup ketinggian. Tapi dekat dalam boyan tu, dia naik dengan seorang lagi perempuan. Boya. Bermaksud dengan floating tu, naik dengan seorang lagi perempuan. Perempuan muda. Dan apabila habis dia turun daripada situ, dia pusing tengok perempuan tu macam tu dan saya perasan daripada jauh. So daripada situ saya akan cakap dengan dia, patut tak saya tanya, siapa perempuan tu? Berbual apa dengan perempuan tu? Adakah suami saya ni menaruh perasaan kepada perempuan tu? Wow, jauh yang menarik macam tu. Overthinking. Perempuan memang sentiasa overthinking. Sentiasa berimajinasi. Tetapi tidak pula saya bertanyakan kepada suami saya. Tidaklah saya bertanya. Adalah self control tu. Ada. Tak adalah macam, you pergi tengok pula perempuan ni. Tak ada. Saya hanya tanya, okey tak naik? Dia nak pancing, dia nak naik aktiviti tu tadi. Okeylah apa semua bagai. Dan saya perasan dia macam dia tak ada pun nak mencari-cari wanita tersebut dan sebagainya. So saya masih macam, okey, tak payah tanya. Tapi kalau macam dia sentiasa mengulang benda yang sama over and over again, mungkin ada tarikan. Ada tarikan tersendiri ataupun mungkin tiba-tiba dia tercari-cari dan sebagainya. Itu adalah titik tolak di mana saya perlu bertanyakan kepada beliau, apa masalah? Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian beliau. Mungkin terjerit lebih ke ataupun mungkin dia melatah ke apa semua. So sentiasa self talk tu kita kena, bagi saya perempuan, self talk tu ambil 3-4 kali self talk sebelum bertanyakan sesuatu. Betul. Kalau tak memudaratkan, saya rasa tak ada apa-apa. Sebenarnya masa tu pun tak tahu apa jadi sebenarnya tu. Tak. Tak juga gua. Saya mengambil apa yang insiden ataupun peristiwa yang dikongsikan Fiza ini sebagai contoh yang saya ingin tanya kepada doktor. Tarikan ataupun attraction ini biasa. Kita manusia kita akan ada attraction itu. Kalau tidak memudaratkan, it's fine. Tapi kalau macam perempuan ni saya rasa macam perempuan ni saya rasa macam bila dah diakad nikah, attraction kepada lelaki lain tu tak ada.
Saya rasa kita manusia. Itu Fiza, perempuan bernama Fiza. Betul. Tapi saya rasa perempuan bernama lain mungkin lain. Realitinya kita akan ada attraction itu, tarikan itu. Awak tak tertarik ke tengok Shah Rukh Khan ke? Secara am lah kita lihat pada orang dalam industri. Pada saya kan bila kita tengok orang kan tertarik itu biasa. Betul. Tapi cara kita pujuk hati, contoh dia kan. Kalau kita rasa, dia ni cantik. Dalam dunia ni kalau kita tengok orang tu cantik, ada lagi yang lebih cantik. Kalau kita cari cantik, tak habis cantiknya. Akhirnya baik kita kata isteri akulah yang paling cantik. Pasangan akulah yang paling handsome. Kalau kita nak cari handsome, yang handsome ni kita dapat lagi handsome pun ada. Ya kan? Jadi oleh sebab itu bila kita buat perbandingan dari segi fizikal ni tak habis. Tetapi cuba kita lihat daripada hati budi. Kan? Baik macam mana suami kita baik, dia melayan kita, dia jaga nafkah dia untuk kita. Maka kita akan dapat rasakan bahawa tidak ada orang yang sebaik pasangan aku. Kan? Menyediakan makan minum aku, kan? Jaga tempat tidur aku, kan? Layan. Jadi oleh sebab itu di situlah cara kita mula melihat bahawa pasangan kita itu sebenarnya lebih daripada mereka yang kita tengok, yang kita tak kenal. Walaupun dia cantik, hati budi kita tak kenal. Latar belakang kisah dia kita tak kenal. Kan? Jadi oleh sebab itulah penting sangat-sangat untuk kita sentiasa self-talk kita membawa kepada perkara-perkara yang berfikiran positif. Betul. Pasal kita manusia tertarik itu biasa, tapi batasnya dan juga rasional dan juga warasnya di mana. Tapi ni, terima kasih Cik Ismail Muhammad. Ini semua dengar ni orang perempuan. Sebagai contoh, tadi ada bagi bercakap perempuan tadi ada yang bercakap perempuan cemburu jika pasangan tengok orang lain di mall. Habis tu perempuan tak tengok ke orang lain dekat mall. Itu yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan attraction, tarikan. Tapi awak nak jawab kan? Orang perempuan ni, kau ingat tak tahu orang perempuan dalam satu grup tu, ada je. Wife awak tengok ke? Okey. Tak apa. Saya nak mungkin ke arah yang lebih realiti ataupun ni realiti lah, tapi lebih serius dalam masyarakat pasal cemburu ni. Bila kata cemburu berpada-pada ni, adakah cemburu ni boleh dikaitkan dengan memiliki ataupun possessiveness? Betul. Kan? Bagaimana? Kerana kalau kita nak cakap pasal possessive ni, kontrol dan sebagainya, ia boleh membawa mudarat yang sangat besar. Isteri dikurung di rumah, suami ada yang tak boleh keluar, kena pukul. Okey, Fiza, macam mana pula cemburu yang sampai tahap? Macam saya, mungkin bukan pengalaman saya sendiri, tetapi mungkin pengalaman kawan-kawan saya ataupun orang di sekeliling saya, di mana apabila seorang lelaki ataupun wanita yang terlalu cemburu buta, kita panggil ni sebagai cemburu buta. Orang message pukul, orang message ambil handphone hempas, orang mungkin nak pergi kedai tak boleh, takut orang lain suka dan sebagainya. Itu biasa, mungkin disebabkan insecurity, sebab dia rasa macam dia tak yakin bahawa wanita ataupun lelaki tersebut memang adalah milik beliau, memang ikhlas mencintai beliau. Dan kadang-kadang macam cemburu buta ni, dia boleh menyebabkan tekanan mental kepada pasangan tersebut. Yang kadang-kadang macam, okeylah aku tak payah buat apa-apa. Kau nak buat apa, biarlah kau je lah yang buat. Aku tak payah pergi kedai, aku tak payah ada ahli keluarga, aku tak payah pergi beraya, aku tak payah bersosial, aku tak payah ada kawan-kawan, aku tak payah ada handphone. Itu adalah sesuatu yang memudaratkan, yang akan memberikan tekanan kepada wanita ataupun lelaki. Sebab kita fikir bahawa wanita saja yang didera, yang dipukul akibat daripada cemburu buta. Padahal lelaki sebenarnya ada juga ataupun kita panggil sebagai peristiwa ataupun momen tersebut. Doktor, boleh ulas tentang ni, cemburu ni? Okey, sebenarnya cemburu tu ialah kita tahu bahawa dia wujud. Tetapi kalau dia sampai mengganggu, kan kita tahu ada orang sanggup bunuh orang kerana cemburu. Betul. Kan? Dan memang banyak kes pun yang berlaku, kes bunuh. Sebab apa? Sebab cemburu ni dia akan trigger emosi. Antara emosi pertama yang akan keluar daripada cemburu adalah marah. Jadi bila marah ni, memang Nabi dah pesan dah, orang marah ni kan, jin iblis syaitan masuk dalam urat darah ni, mengalir dalam darah kita. Jadi sebab itu apabila kita dalam keadaan cemburu, yang sangat-sangat cemburu, maka kita perlu lakukan beberapa perkara. Yang pertamanya sekali, kita kena tukar posisi kita, duduk di tempat lain dulu seketika. Kemudian mungkin juga kalau dah cemburu sampai tahap sebegitu, kita berbincang, bercerita dengan orang yang boleh
counsel kita balik. Ya, orang yang boleh beri pandangan. Mewaraskan kita. Sebab kadang-kadang cemburu ni bila kita lepas cerita, kadang-kadang sahabat-sahabat yang berikan 1-2 pandangan. Pastikan sahabat yang betul lah. Kan? Maka circle ni, the support group kita ni, kan, dia akan beritahu kita, maka kita akan cool down. Kita akan mula berfikiran rasional balik. Tetapi kalau cemburu dan sampai kepada bersifat macam mental health ni, sakit ni, maka perlu cari terapi. Perlu diubati. Kan sampai kepada tahap nak kurung isteri lah, tak boleh jawab pun. Penderaan. Bukan setakat penderaan. Itu memang dah sakit jiwa tu. Jadi oleh sebab itu, dia perlu ambil terapi secara profesional dan beritahu bahawa cemburu itu adalah bukan satu perkara fitrah biasa, tapi satu penyakit kepada dia. Jadi kita kena kenal. Kita kena kenal diri kita, tahap kita, dan juga kita kena kenal sejauh mana action, tindakan yang boleh kita berani lakukan hingga kita menidakkan segala perkara lain semata-mata untuk puaskan hati kita. Jadi kita perlu tahu benda tu. Maknanya betul lah. Kalau kita betul-betul cemburu dan tandanya sayang tu, kenalah berpada-pada. Dan saya rasa penting juga untuk kita mengenal pasti perasaan itu dan selepas itu pandai ataupun bijak menguruskan emosi kita. Jangan terikut-ikut sangatlah. Baik, terima kasih banyak. Topik kita ringkas, padat tapi pendapat dan jawapan yang cukup baik daripada tamu kita. Terima kasih Fiza. Terima kasih Dr. Teguh Asmadi. Awak balik nanti sembang dengan lelaki awak. Okey. Baik, dan kita ada lagi yang menarik yang kita bawakan kepada anda pada hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Berkelah di pantai yang indah. Salah lagu lah. Berkemah. Kita berkemah di kawasan yang cukup saya rasa menenangkan jiwa, yang sejuk mata memandang dengan banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Dan seperti yang dijanjikan kepada anda penonton, ada juga binatang ataupun haiwan-haiwan ternakan di sini, antaranya seperti rusa. Rezeki kami sampai tadi ada seekor rusa ni baru je melahirkan anak, dan mungkin anak tu nama dia wanita hari ini. Okey, kita dah bersama dengan Puan Azlin di sini, yang mana Puan Azlin membawa anak-anak untuk bersama-sama di sini untuk musim cuti sekolah ni. Mungkin boleh kongsikanlah kenapa memilih lokasi yang dekat dengan alam sekitar ni untuk aktiviti rekreasi anak-anak? Mungkin lokasi ini sesuai untuk anak-anak saya belajar mengenai haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi dapatlah lari sekejap daripada dunia gadget. Tapi mula-mula tu kan, masa mula-mula bawa anak pergi macam melihat sendiri aktiviti rekreasi dekat dengan alam sekitar ni, susah tak sebenarnya nak fahamkan mereka? Sebab maklumlah kadang-kadang keadaannya mungkin sedikit panas, lepas tu mungkin tak ada televisyen dan sebagainya. Bagaimana tu? Saya macam anak-anak saya, diorang dah biasa sebenarnya saya bawa diorang pergi macam zoo, tempat-tempat mini zoo lah, mini zoo. Jadi diorang dah biasa dengan haiwan-haiwan, tempat panas pun dah biasa. Jadi tak ada masalah lah saya rasa. Adik punya kipas tu satu, anti nak kipas tak ada. Okey, siapa nama? Aulia. Okey, Aulia suka tak tengok haiwan-haiwan ternakan ni? Suka. Bagi rusa makan seronok? Seronok. Aulia umur berapa? 7 tahun. Okey, siapa lagi? Yang ni. Siapa nama? Rowi. Siapa? Rowi. Okey, Rowi umur berapa? 10. Rowi suka ke aktiviti yang dekat dengan hutan ataupun dekat dengan sungai? Suka ke aktiviti macam ni? Suka. Okay, apa antara aktiviti yang paling awak suka? Contohnya macam memancing ke? Memancing. Okey, kalau memancing selalu dapat ikan apa? Talipia. Talapia. Lama fikir nanti ingat shark du-du-du-du, baby shark du-du-du-du. Dia tak gelak kita buat lawak. Okey. Alright. Ini kita nak bagi makan rusa. Di sini istimewanya rusa ni sebab di sini juga ada tanam nangka, iaitu buah yang tak bermusim. Jadi nangka ni juga lebihannya diberi kepada rusa ni. Selain rusa ni juga dia beri makan daun-daunan lah. Okey, jom kita nak bagi makan rusa tu. Kita panggil rusa tu. Macam mana kita nak panggil rusa tu? Macam mana?
boy. Macam mana? Okey, ambil yang ni. Kita nak bagi makan kepada rusa ni. Okey, baiklah, kita nak kongsikan kepada anda penonton. Saya kira ini juga antara idea ataupun inspirasi. Kalau mungkin anda tak tahu nak bawa anak-anak anda ke mana di hujung minggu ni, antara aktiviti senggang ataupun santai, kita boleh cari beranda lokasi yang bersesuaian, yang lengkap dengan faktor-faktor keselamatan dan sesuai dengan faktor cuaca dan sebagainya untuk kita bawa lah ahli keluarga kita. Sesekali kan, selalu kita pergi mungkin ke hotel-hotel dan sebagainya. Kali ini mungkin kita boleh membawa ahli keluarga kita dekat berekreasi bersama dengan alam sekitar. Tapi kadang-kadang kalau kat luar ni kita perlukan tempat berteduh. Tapi saya tidak ada tempat berteduh di sini. Jadi kita nak kembali ke studio. Kita nak dengarkan Kyle bersama dengan rakan kita Fahrin dan juga Suta dengan lagunya, kabarnya Teduhan Kasih. Betul ke? Boleh kita cari tempat berteduh? Betul sangat. Betul, Fiza. Tapi terima kasih, itu dia laporan daripada Ranger Hutan Fiza Sabjahan. Jadi Abang Long bila nak bawa adik-adik itulah, patut kita ajak Fiza ke sana nanti. Dia kena bawa kita ke sana. Okey. Dan seperti mana yang Fiza katakan tadi, di studio kita bersama dengan Kyle. Ya, Kyle. Sihat, Kyle? Terima kasih, saya sihat. Okey, sihat. Okay. Teduhan Kasih, lagu terbaru daripada Kyle kan? Ya, betul. Baik, dan mungkin Kyle boleh kongsikan sebab melalui pembacaan saya, lagu ini berkisahkan keperitan hidup yang akhirnya ada sinar juga. Ya, betul. Mungkin Kyle sendiri boleh kongsikan ideanya. Dari segi persepsi besar, lagu ini sebenarnya ceritakan tentang seorang pengembara yang ke mana dia pergi, dia sering ditemui dengan cabaran dan juga dugaan yang sangat berat. Sepertilah seorang traveller. Dia masuk hutan pun mesti ada cabaran dia semua. Begitulah hidup. Dalam lagu ini kita letakkan lirik yang boleh menjadikan satu manfaat ataupun inspirasi ataupun pedoman kepada orang ramai. Dan lagu ini juga adalah satu cerita tentang kisah benar hidup saya. Yang banyak perit, tapi ke mana kita pergi itu, hujan ke panas ke, kita cari tempat untuk berteduh. Di mana kita berteduh? Bawa payung ke, tempat yang kita boleh berteduh, pondok ke apa. Seperti macam hidup. Bila kita susah, kita kena semaikan kepercayaan dalam jiwa kita yang kita tak boleh putus asa, adanya teduhan kasih dari Yang Maha Esa. Wow. Tak sabar saya nak dengar lagu dan lirik. Okey, tapi mungkin you boleh kongsikan tentang pencipta dan juga penulis lirik. Saya dapat bekerjasama dengan Man Khan dan juga Aris Kapila. Dua-dua orang komposer dan juga penulis lagu di Kelantan. Dan lagu ni kami buat tahun lepas, bulan 5. Dia orang tulis lagu ni sebab dia orang percaya nak buat something different. Lagu ni kenapa orang tanya kenapa nak buat lagu jiwang rock pada zaman moden-moden ni? Niat dan hasrat kita ni, lagu ini bukan ditujukan untuk nak jadikan viral ke lagu trending. Sebab saya betul-betul nak hadiahkan sebuah lagu yang liriknya ada makna yang sangat yang beri penghayatan. Betul. Jadi komposer pun dia support, dia dengar cerita pun dia kata jom kita tulis lagu, satu lagu yang boleh berikan cahaya kepada orang ramai. Okey, tetapi berbalik kepada apa yang Kyle kongsikan tadi, berkaitan dengan teduhan kasih. Sentiasa kita ada teduhan kasih daripada Tuhan kan? Adakah lagu ini ada unsur-unsur ketuhanan juga? Ya, ada. Sebab saya percaya dalam semua hati ataupun jiwa individu, tak kiralah agama ataupun kaum, semua ada kepercayaan masing-masing. Jadi bila you percaya yang ada kuasa yang lebih hebat ataupun lebih besar daripada kita, macam mana kita susah pun kita boleh mara ke hadapan. Kyle, sebenarnya saya peribadi dah lama tak jumpa Kyle. Dah matang dah sekarang dengan lagu-lagunya dan sebagainya. Okey, tapi Kyle, ramai juga pastinya seperti mana saya mungkin dah lama tak mendengar kisah, ingin terus mengikuti perkembangan daripada Kyle. Mungkin kan boleh kongsikan bagaimana harapan untuk lagu ini dan juga terus mengikuti perkembangan Kyle. Saya harap lagu ini boleh sampai ke hati dan juga jiwa pendengar rakyat Malaysia. Dan dalam segala dugaan ataupun cabaran, jangan sesekali putus asa dan percayalah kepada teduhan kasih Yang Maha Esa. Okey. Apa perancangan untuk tahun ni? Mungkin ada lagu-lagu lagi ke macam mana Kyle? Ada lagi, tapi ada surprise lah. Okey. Tapi macam nak follow tu, tadi Instagramnya. Follow saya di IG. It's Mikael here. TikTok ada? TikTok ada, tapi saya tak pandai menari goyang-goyang. Mungkin lepas ni kita buat. Okey, boleh buat dengan Fahrin Ahmad. Apa IG tu masukkan dia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Kyle dan semoga maju jaya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar buat Kyle. Baik, kita dengarkan dan menghayati lagu Teduhan Kasih. Apa IG tu masukkan dia. Okey, baik. Terima kasih.
kasih membawa harapan. Kamar hidup yang derita kini telah dihiasi dengan sebuah kejujuran dan segenggam harapan. Oh, karena dia, untuk dia ku korbankan segalanya. Di dunia hanya pengembara. Ku kau ilhamkan sebuah puisi jiwa. Izinkan diriku mengukir ke kamar dunia. Kehidupan ini berbeza warnanya. Ada yang terang, ada kegelapan. Perjalanan ini berbeza jaraknya, jauh dan dekat, itulah lumrahnya. Perjalanan ini berbeza jaraknya, jauh dekat, itulah lumrahnya. Ku kau ilhamkan sebuah puisi jiwa. Izinkan diriku mengukir ke kamar dunia. Kehidupan ini berbeza warnanya. Ada yang terang, ada kegelapan. Perjalanan ini berbeza jaraknya, jauh dan dekat, itulah lumrahnya. Perjalanan ini berbeza jaraknya, jauh dekat, itulah lumrahnya. Ku menumpang kasih di sudut dunia, teduhan kasih kekal selamanya. Wanita hari ini. Wah, saya kira hari Jumaat ini penuh pengisian dan juga perbincangan yang orang kata tadi kalau kita tengok penuh perasaan jugalah. Dan juga, okey, kenapa Sugi tengok apa tu Sugi? Saya tengok ada sesuatu istimewa yang dikongsikan ataupun tetapi tidak. sebenarnya kita ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada anda selain daripada apa yang kita bincangkan tadi. Okey, silakan Sugi. I can see your voice. Saya boleh pasti dengar. anda tahu. Saya boleh lihat suara awak. Ya, saya pasti penonton-penonton dah tahu pun mengenai program I Can See Your Voice Malaysia. Kini kembali untuk musim baharu. Inilah masanya untuk korang. Semua serahkan bakat terpendam sebab kami tak kisah anda nak jadi penyanyi sebenar atau penyamar. Kita terima semua. Baik, jadi jom hantarkan penyertaan uji bakat anda sekarang di www.tonton.my/ICSYVS7. Tunggu apa lagi sebab tarikh tutup penyertaan 20 Februari ini
jangan lambat. Jadi kalau mereka yang dah biasa dengan program ni, kita tahu apakah ciri-ciri seseorang yang kita nak diajak uji bakat, pandai berlakon, mungkin benar-benar boleh menyanyi, yang penting hadiahnya cukup menarik. Boleh berlakon, boleh menyanyi, tapi cuba menyanyi sikit. Awak, saya nak lihat, saya nak see your voice. Jangan. Kerana ianya akan menjadi sumbang. Saya lebih layak jadi penyamar. Come on, Fahrin Ahmad ada lagu kot, single kot. Tak apa, tak perlu sebutkan tentang tu, kerana kita juga nak kongsikan tentang drama terbaru di TV3. Di slot Lestari, boleh saya bantu? Mereka sudah sedia menerima tetamu, tetapi dah ready ke nak hadap drama dan kerenah mereka. Lagi pening bila staf hotel pun sama menggila. Jom check in dengan lawak 5 bintang dalam drama Boleh Saya Bantu setiap Khamis hingga Sabtu jam 9 malam di slot Lestari TV3. Dan korang juga boleh menyaksikan episod baru seawal jam 12 tengah hari di Tonton. Jadi jom muat turun aplikasi Tonton sekarang. Drama-drama menarik di TV3. Okey. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Awak nak bantu saya tak? Boleh. Ataupun awak perlukan bantuan? Awak boleh bantu saya kalau saya cemburu. Cari kawan yang dipercayai. Tetapi ada orang, bila orang cuba bantunya, dia tak nak bantuan sebab dia berdikari. Saya independen. Saya tak perlukan bantuan sesiapa. Okey, itu dari satu sudut. Tapi satu sudut lagi di manakah kita sebagai, katalah kita dah membesar dan sebagainya, bila kita perlu umur yang sesuai untuk berdikari, harus berdikari, ataupun mungkin sesama kawan, sesama pasangan berdikari ni, kita macam kita boleh lepaskanlah dia, ataupun kita kena sentiasa dibantu dan sebagainya. Ini sebenarnya bercakap pasal berdikari, sesuatu yang positif. Tetapi bila masa yang sesuai, situasinya, ini yang kita nak bincangkan hari Isnin nanti. Betul sangat. Jadi anda jangan lupa bersama kami pada hari Isnin dengan topiknya Bila Perlu Berdikari. Kongsikan komen-komen anda, pendapat anda. Sebab ada orang berkata, anak-anak muda sekarang ni susahlah, tak pandai berdikari. Semua manja, perlukan bantuan ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Saya kurang setuju. Saya rasa anak-anak muda sekarang ni sangat berdikari. Mungkin ini pendapat saya. Tapi kita tak tahu, dan itu yang kita nak bincangkan dengan tetamu-tetamu kita pada hari Isnin nanti. Dan sambil-sambil kita berbaki masa ni juga, selamat berhujung minggu untuk anda. Dan jangan lupalah jengah-jengahlah Instagram dan juga TikTok WHI TV3 yang sangat menghiburkan. Mungkin Min boleh kongsikan lagu single Fahrin Ahmad. Tidak apa. Okey, baik, kita harapkan hari Jumaat hujung minggu yang ceria dan orang kata sihat untuk anda. Jaga diri, jaga keselamatan. Itu dia, dah ada pun lagu tu. Lepas ni saya rasa kita akan suruh Kak Admin kita kongsikan dia bersama dengan anda. Selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedap suara awak. Mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri.